Kepada Ketua Menyelenggara Perhimpunan Persatuan Rakyat untuk Kedamaian Wilayah Sempadan Selatan, Setiausaha Persatuan Membina Kedamaian Wilayah Sempadan Selatan, serta kepada para peserta yang terhormat yang diundang oleh majlis, dan yang terpenting adalah para rakyat di wilayah Sempadan Selatan yang saya hormati semuanya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahawa saya sangat senang hati di hari ini, sangat gembira kerana dapat kembali mengunjungi saudara-saudara saya di kali ini. Ibu bapa yang saya hormati, saya menyedari tentang apa yang terjadi di wilayah Sempadan Selatan kita selama 6 tahun yang lalu. Saya menyedari akan kepedihan yang ibu bapa rasai dan juga akan kejayaan yang tidak akan lahir dalam masa dekat. Hal ini juga menyakiti saya sendiri dan saudara kita yang mempunyai hubungan keluarga dengan ibu bapa di wilayah Sempadan Selatan ini. Ibu bapa yang saya hormati, perasaan saya sendiri agaknya lebih kepada perasaan yang tidak suka, kerana keturunan saya adalah seketurunan dengan ibu bapa pada masa 400 hingga 500 tahun dulu. Asal keturunan saya pun hidup dan mati di sini, yaitu Sultan Sulaiman, yang masih terkenang di dalam ingatan ibu bapa umat Islam. Ibu bapa yang saya hormati, hubungan inilah yang mendekatkan hubungan di antara saya dan ibu bapa, terutama di kawasan 3 wilayah Sempadan Selatan. Ada orang yang bertanya bahawa mengapa saya dekat dengan ibu bapa, terutama ibu bapa di kawasan 3 wilayah Sempadan Selatan. Saya menjawab bahawa saya masih berhutang nyawa kepada ibu bapa, kerana apa yang saya pernah berniat kepada diri sendiri, bahawa jika saya tidak berjaya menjalankan tugas untuk membawa ibu bapa di 3 wilayah Sempadan Selatan kepada jalan kedamaian dan ketenteraman, saya pun belum dapat menghentikan semua pekerjaan saya di dalam hidup ini. Dengan sebab itulah saya kembali kepada dunia politik sekali lagi, demi membayar hutang dan menyelesaikan tugas yang belum selesai. Ibu bapa yang saya hormati, saya ingin menyampaikan bahawa sebenarnya ini adalah urusan pribadi, tetapi tidak sedikit berkaitan dengan ibu bapa. Maka ingin saya sampaikan di sini bahawa keputusan yang saya kembali ke dunia politik kali ini, alasan utamanya adalah kerana kebimbangan terhadap ibu bapa di 3 wilayah Sempadan Selatan. Seterusnya adalah kerana negeri kita di hari ini sedang berada di dalam kegelapan. Rakyat berpecah belah, pendapat yang berbeza di dalam masyarakat Thai yang ada di hampir seluruh tempat. Seluruh badan bersatuan sehingga di hampir seluruh keluarga. Ini merupakan perpecahan yang sangat mencemaskan. Saya selalu mencari jalan keluar. Siapapun yang mengusulkan berbagai jalan keluar yang dapat menyelesaikan masalah dengan jelas, sampai hari ini pun masih belum ada seseorang ataupun badan yang mengusulkan pikiran ini. Sebelumnya, izinkan saya sampaikan bahawa perpecahan di dalam negeri atau masalah utama negeri kita sudah dimasukkan ke dalam masalah kita di wilayah Sempadan Selatan. Masalah kita adalah masalah negara, dan masalah negara adalah masalah kita. Sudah disampaikan ke kita, dan masalah negara yang terjadi di hari ini, yang sudah berlangsung lama semenjak tahun 2475 Buza, ingin saya tekankan di sini bahawa merupakan masalah yang berpanjangan. Sudah 77 tahun berlalu, namun kita belum dapat menyelesaikan masalah perpecahan di dalam negara kita. Saudaraku, pada tahun 2575 Buza, ada satu kelompok yang menamakan diri dengan Kanarasedon.
yang terdiri dari berbagai kalangan orang, baik penduduk maupun serdadu, tentera dan rakyat biasa, memiliki kemahuan untuk membina negara, membangun negara supaya maju setara dengan negara lain yang mereka sudah merubahkan negara mereka. Itu adalah tujuan dari perubahan kekuasaan kerajaan yang dulu menjadi milik raja, kembali menjadi milik rakyat Thai, yang kita sebut dengan perubahan sistem pemerintahan kerajaan yang diktator kepada sistem demokrasi yang kuasa tertinggi di dalam pentadbiran menjadi milik rakyat. Mereka mempunyai keinginan yang baik, lalu mereka pergi memohon kuasa itu dari raja di masa itu, yaitu Prabat Somdet Praput Kelacau Juhua adalah salah satu raja di dalam keturunan Cakri, telah meneruskan kemahuan beliau, dan juga raja terdahulu yaitu raja yang ke-6. Raja yang ke-6 meneruskan kemahuan yang kelima. Semua raja di dalam keturunan Cakri sudah berkemahuan untuk merubahkan sistem pemerintahan dengan memberikan kekuasaan beliau kepada rakyat. Saya ingin menyampaikan hal ini kepada saudara semua, bahawa ini merupakan semangat baik Raja Thai, mempunyai kemahuan baik dan mementingkan keuntungan rakyat jelata. Kerana itulah raja yang ke-7 memiliki kemahuan seperti itu. Saudara yang dihormati, beliau telah mempunyai kemahuan merubahkan sistem pemerintahan. Hanya kita sahaja yang tidak bersabar pergi memohon kekuasaan dari beliau, dan beliau pun memberikannya dengan baik, serta beliau menekankan bahawa beliau sudah memberikan kekuasaan kepada kita itu ingin supaya ada pada rakyat, bukan kepada suatu orang atau kelompok sahaja. Ini adalah kemahuan beliau. Beliau berkali-kali menekankan hal ini kepada Khana Rasadon yang pergi memohon kekuasaan kepada beliau. Bernyata kita, sebelum dapat memenuhi kemahuan beliau, yaitu sebelum dapat memberikan kekuasaan itu kepada rakyat dengan sebenarnya, ini adalah penyebab perpecahan utama yang terjadi di dalam negeri ini. Kita mendapat kekuasaan dari raja yang ke-7 pada tahun 2495 Buza. Namun setahun kemudian, yaitu di tahun 2496 Buza, terjadi pemberontakan Bawandek. Terjadi pertumpahan darah di dalam negeri yang pertama. Setahun kemudian, yaitu pada tahun 2497 Buza, Praput Kelacau Yuhua pun melepaskan takhta kerana beliau melihat bahawa kita tidak akan dapat melaksanakan kemahuan beliau. Kemudian pada tahun 2498 hingga tahun 2499 Buza, hingga seterusnya, selalu terjadi perebutan kekuasaan, lalu terjadi perbalahan di dalam negeri dalam bentuk perebutan kekuasaan, perampasan kekuasaan dengan bala tentera, di beberapa kali penggulingan kekuasaan. Rakyat mengalami kesulitan, kesedihan, kelaparan dan kemiskinan. Saudara yang dihormati, sampai pada tahun 2507 ada seorang Thai yang tidak tahan melihat keadaan, lalu lari masuk ke dalam hutan, mengangkat senjata bermusuh dengan saudara sendiri, keluarga sendiri, kawan sendiri yang tinggal di dalam bandar. Terpecah menjadi dua kelompok, mengangkat senjata dan saling bermusuhan. Ini merupakan perpecahan yang sangat teruk. Saya sudah mulai berperang di masa itu, memberikan pemahaman kepada rakyat sehingga terjadilah kedamaian. Setelah kedamaian, saya berusaha membawa angkatan tentera yang di masa itu saya memegang pangkat yang paling tinggi, memegang pangkat Panglima Angkatan Darat dan Panglima Angkatan Tertinggi, berusaha menggunakan kekuasaan itu untuk menyelesaikan masalah negara, yaitu kekuasaan pemerintahan yang tertinggi,
tidak ada pada rakyat, atau yang kita kenal dengan perintahan yang zalim kerana kekuasaan tertinggi bukan milik rakyat, penggunaan kekuasaan bukan untuk manfaat rakyat. Dengan sebab itu, kerangka rakyat di dalam negeri masih berbentuk segi tiga seperti ini, saudara. Di atas sedikit, iaitu orang kaya, sedangkan di bawah sangat banyak, iaitu orang miskin. Perbezaan di antara kekayaan dan kemiskinan pada rakyat di dalam negeri ini sangat besar. Di negara manapun yang perbezaan di antara orang kaya dan orang miskin sangat luas, nescaya negara itu akan terjadi masalah dan perpecahan. Saya berusaha menyelesaikan